Bertahun-tahun yang lalu, seorang pelajar muda Amerika menjadi tajuk utama di seluruh dunia apabila dia berkahwin dengan raja sebuah kerajaan kecil di Himalaya yang dipanggil Sikkim. Dalam sekelip mata, dia menjadi seorang permaisuri. Dia tinggal di sebuah istana yang indah, mempunyai segala yang diinginkan, dan hidupnya kelihatan seperti kisah dongeng sebenar. Tetapi semua ini tidak bertahan lama. Jadi, bagaimana seorang pelajar Amerika biasa boleh menjadi permaisuri sebuah kerajaan Asia? Apakah kesusahan yang terpaksa dia lalui sepanjang perkahwinannya? Bagaimana dia akhirnya kehilangan segala-galanya yang pernah dimilikinya? Dan apa yang berlaku kepada dia dan anak-anaknya selepas itu? Tonton video penuh untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita mulakan. Hari ini, Sikkim ialah sebuah negeri kecil di timur Laut India. Tetapi bertahun-tahun dahulu, ia adalah sebuah kerajaan merdeka yang diperintah oleh keluarga dirajanya sendiri. Dan di tengah-tengah kerajaan itu, pada pertengahan tahun 1960-an, terdapat seorang wanita muda Amerika yang tidak pernah terbayang bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi permaisurinya. Hope Cook dilahirkan di San Francisco pada tahun 1940. Ayahnya seorang juru latih penerbangan dan ibunya seorang juru terbang amatur. Ketika Hope masih sangat muda, ayahnya telah meninggalkan keluarganya. Tidak lama selepas itu, tragedi melanda sekali lagi apabila ibunya meninggal dunia dalam nahas kapal terbang ketika terbang bersendirian dengan hampir tiada bahan api yang tinggal dalam tangki. Pada masa itu, Hope baru berusia 2 tahun dan dia telah dijaga oleh datuk dan neneknya yang kaya. Walaupun mereka memberikannya kehidupan yang selesa, Hope kebanyakannya dibesarkan oleh pengasuh dan guru pribadi, dan ada antara mereka yang melayannya dengan kasar. Seorang guru pribadi malah pernah memukul Hope dengan penyangkut baju kerana dia tidak dapat mengingati sebahagian daripada doa bapa kami. Menjelang usia Hope 15 tahun, kedua-dua datuk dan neneknya telah meninggal dunia dan dia berpindah ke Iran untuk tinggal bersama bapa saudaranya yang ketika itu berkhidmat sebagai duta Amerika di sana. Sepanjang tahun-tahun itu, Hope telah beberapa kali melawat India dan dengan cepat jatuh cinta dengan budayanya. Saya tidak pernah rasa sebahagia ini. India, hati saya terasa seperti meletup dengan kegembiraan. Dunia Timur ialah rumah saya. Saya mesti tetap dekat dengan India, walau apa cara sekalipun. Selepas tamat sekolah, Hope mendaftar di sebuah college di New York untuk belajar pengajian Asia. Pada akhir tahun pertamanya, dia pergi ke India untuk bercuti musim panas. Di sanalah, di sebuah hotel mewah di Darjeeling, dia bertemu dengan putra mahkota kerajaan kecil Himalaya, Sikkim. Dia berumur 36 tahun, hampir 2 kali ganda usia dia. Dia baru sahaja menjadi duda dan mempunyai 2 orang anak lelaki serta seorang anak perempuan daripada perkahwinan pertamanya. Tetapi walaupun begitu, Hope dengan cepat jatuh cinta kepadanya. Dia terpesona dengan kebijaksanaan beliau dan minat mendalamnya terhadap kerohanian India. Putera mahkota pula melihat dalam diri Hope bukan sahaja seorang wanita muda yang cantik, tetapi juga seseorang yang boleh menjadi ibu penyayang kepada anak-anaknya selepas kematian istri pertamanya. Mereka juga tertarik antara satu sama lain kerana kesunyian zaman kanak-kanak yang serupa dan kesakitan kehilangan seseorang yang mereka cintai. Putera mahkota juga telah mengalami kehilangan yang amat perit selepas abangnya meninggal dunia dalam nahas kapal terbang. Hope merasakan bahwa dia akhirnya telah menemui seseorang yang benar-benar memahaminya. Kali kedua kami bertemu, dia melamar saya, kenangnya kemudian. Saya kata, ya. Saya terus jatuh cinta dengan matanya yang sayu, sangat sayu. Pada satu ketika, Hope malah berkata bahwa dia percaya dia pernah hidup di Sikkim dalam kehidupan lalu. 2 tahun selepas pertemuan pertama mereka, pertunangan mereka diumumkan secara rasmi. Mereka merancang untuk berkahwin pada tahun 1962, tetapi ahli nujum memberi amaran bahwa tahun itu membawa petanda buruk. Dalam budaya putra itu, ramalan seperti itu dipandang sangat serius. Jadi, majelis perkahwinan itu ditangguhkan ke tahun berikutnya. Pada 20 Mac 1963, Hope berkahwin dengan Tonduk Namgyal di sebuah biara Buddha. Majelis perkawinan itu berlangsung selama 4 jam dan menampilkan nyanyian Sami Buddha serta tarian tradisional yang berwarna-warni. Beliau menjadi permaisuri pertama yang dilahirkan di Amerika bagi sebuah kerajaan Asia.
Satu-satunya wanita Amerika lain yang mempunyai gelaran diraja yang setanding pada masa itu ialah Grace Kelly yang telah berkahwin dengan putra Monaco pada tahun 1956. Selepas perkawinan itu, Hope meninggalkan kehidupannya dan berpindah menetap ke Sikkim. Walaupun Sikkim miskin dan terpencil, gunung ganangnya yang menakjubkan, biara-biara yang tenang, dan tradisi yang kaya telah memikat hatinya. Dia dengan cepat jatuh cinta dengan rumah barunya, mungkin lebih daripada cintanya terhadap suami barunya. Dengan perkawinannya, Hope menjadi ibu tiri kepada 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan putra mahkota, satu peranan yang dia terima dengan penuh mesra. Selepas melalui zaman kanak-kanak yang sukar, dia melihat pada mereka peluang untuk merasai kehidupan berkeluarga yang tidak pernah dia alami sebelum ini. Kemudian pasangan itu menyambut 2 anak mereka sendiri, seorang anak lelaki, Putra Gurme, dan seorang anak perempuan, Putri Hope Lysum, yang dinamakan sempena nama ibunya. Tidak lama kemudian, Ratu Hope menjadi sensasi antara bangsa. Gambar-gambar Ratu Muda Amerika itu yang memakai pakaian tradisional Sikkim telah muncul di akhbar dan majalah di seluruh dunia. Kisah cinta luar biasanya telah memikat imajinasi orang ramai, dan untuk seketika, ia kelihatan seperti dia sedang menjalani kisah dongeng yang sempurna. Tetapi di sebalik dinding istana, kisah dongeng itu sebenarnya sudah mula berantakan. Suaminya, walaupun mempunyai imej yang kelihatan progresif, sebenarnya seorang kaki botol yang sering hilang kawalan apabila mabuk. Dan sepanjang perkawinan mereka, malah sebelum ia bermula lagi, dia telah menjalinkan hubungan sulit dengan seorang wanita Belgium yang sudah berkahwin. Dia malah terbang untuk melawat wanita itu hanya beberapa minggu sebelum Hope melahirkan anak pertama mereka. Apabila situasi politik di Sikkim semakin meruncing pada awal tahun 1970-an, tabiat minum raja menjadi semakin teruk dan tingkah lakunya semakin tidak menentu. Pada satu ketika, dia membaling pemain rekod Hope keluar dari tingkap, satu barang yang dianggapnya sebagai penyambung hayatnya kepada dunia barat. Pada masa yang sama, media India mula menggambarkan Hope sebagai agen CIA, menyalahkan latar belakang Amerikanya atas masalah politik yang semakin meruncing di kerajaan itu. Tekanan yang berterusan menambah lagi beban dalam perkawinan mereka. Untuk menghadapi segala-galanya, Hope mula minum alkohol dengan lebih kerap dan menjadi bergantung kepada Valium, kadang-kadang menghabiskan hari-harinya di atas katil. Pada tahun 1975, satu rampasan kuasa telah berlaku. Negara kecil itu kehilangan kemerdekaannya dan diistiharkan sebagai sebuah negeri lain di India. Hope bersama 2 orang anaknya dan seorang anak tiri berjaya meninggalkan negara itu dan kembali ke Amerika Syarikat. 5 tahun kemudian, pada tahun 1980, Hope dan Paulden secara rasmi bercerai. Kemudian, hanya 2 tahun selepas itu, bekas raja tersebut meninggal dunia akibat kanser di sebuah hospital di New York. Dengan nafkah anak dan harta pusaka, Hope dapat menyekolahkan anak-anaknya dan membina kehidupan baru di Amerika Syarikat. Pada tahun 1980, beliau menerbitkan autobiografinya, Time Change, yang menjadi sangat berjaya. Beliau kemudiannya membina kerjaya sebagai penulis, ahli sejarah, dan penceramah. Hope akhirnya berkahwin semula, kali ini dengan ahli sejarah pemenang hadiah Pulitzer, Mike Wallace. Namun, perkawinan itu juga berakhir dengan perceraian. Bertahun-tahun kemudian, apabila ditanya untuk merenung kembali kehidupannya di Sikkim dan perkahwinannya, dia memberikan jawaban yang tenang tetapi memilukan hati. Saya adalah orang yang berbeza sekarang. Jika saya mempunyai kesadaran tentang diri saya sendiri ketika saya berkahwin, saya tidak akan kehilangan batasan diri saya di Asia. Hari ini, Hope Cook berumur 86 tahun dan tinggal di Brooklyn, New York. Anak-anaknya telah dewasa dan membina kerjaya mereka sendiri yang berjaya. Anaknya, Putra Paulden Namgyal, ialah pengasas bersama dan pengarah urusan kanan Atlas Advisors, sebuah firma perbankan pelaburan di New York. Beliau sering melawat Sikkim dan mengambil bahagian dalam acara kebudayaan serta awam, di mana ramai orang masih memanggilnya sebagai putra mahkota. Anaknya, Putri Hope Lysum, telah menamatkan pengajian dari Milton Academy dan University Georgetown. Beliau pertama kali berkahwin dengan seorang pegawai perkhidmatan luar Amerika Syarikat. Selepas perceraian mereka, beliau berkahwin semula, kali ini dengan bekas Pesuruhjaya Polis Sikkim. Hari ini, beliau tinggal di Sikkim bersama keluarganya. Hope Cook mungkin telah kehilangan mahkotanya, kerajaannya, dan perkahwinannya. Tetapi kisah luar biasanya tidak akan pernah dilupakan.
Adakah anda fikir Hope Cook membuat keputusan yang tepat dengan berkahwin dengan Raja Sikkim? Kongsi pendapat anda di ruangan komen. Itu sahaja. Jika anda menikmati video ini dan mahu lebih banyak lagi seperti ini, pastikan anda tinggalkan tanda suka di bawah sebagai tanda penghargaan. Dan jika anda belum melakukannya, anda memang patut melanggan saluran saya dan tekan ikon loceng supaya anda akan diberitahu setiap kali saya memuat naik video baharu setiap minggu. Jumpa anda dalam video seterusnya.